Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham syaibillah. Umul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyani bi nurihi wa ala alihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah khudh biyadi qallat hilati adrikni. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya awwala khalqillah wa khatamu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a Dawuda sabbina wat tayra wa kunna fa'ilin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahla. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ya semati lagi dikasihi yang berusaha tuan pengurusi masjid serta barisan pegawai dan saf-saf kepimpinan masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiak, Tuan Berdahari, seluruh hajat kuasa masjid
tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah SWT sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita mempertikatkan syukur kita akan nikmat Allah yang tidak terhitung banyaknya, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Maka jangan kita sia-siakan untuk kita sama-sama memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni menunaikan segala titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha sedaya upaya meninggalkan larangan dan tegah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita menjadi insan hamba yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bawa bekalan ini di hadapan Allah SWT di akhirat nanti insya-Allah. Dalam kesibukan kita, harian kita, hendaklah kita jangan lupa untuk kita sama-sama memperibadah, memperhambakan diri kepada Allah SWT. Jangan sampai kita sibuk dengan program-program kita di luar sana sampai kita lupa untuk solat berjamaah, untuk solat, untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk kita menambahkan ilmu pengetahuan, hadir dalam majlis-majlis ilmu. Okay. Ada juga sebahagian sahabat-sahabat kita di luar sana sibuk dengan program-program di luar sana sampai meninggalkan tanggungjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tambah-tambah lagi nak pilihan raya ni, sibuk sibuk sana sini sampai lupa kepada Allah. Tak betul lah, okay? Dan pesan kita bersamalah dalam untuk pilihan raya ni, janganlah kita sampai perbezaan pendapat dan sebagainya sampai kita memutuskan hubungan silaturahim kita, mencerca, mencaci maki, mengumpat dan sebagainya. Maka kita tak mampu nak hadapi makanan tu. Itu makanan yang membahayakan diri kita. Jadi tetapkan kita hubungan kita sesama Islam, yang mana kalau bergaduh sesama Islam pun tidak menguntungkan umat Islam, merugikan umat Islam. Silat-silat hari bulan disebabkan sesama kita, sama Islam gaduh, kesempatan diambil oleh musuh Islam untuk menghancurkan kita. Okay? Itulah antara peringatan kita bersamalah. Okay? Dalam masa sama jaga keselamatan, terutama musim sekarang ni, musim yang tentu musim banjir dan sebagainya. Kita doakanlah saudara mara kita, sahabat kita yang biasa kena banjir dan sebagainya, agar Allah selamatkan kita dan semuanya. Allah selamatkan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah, kita sambung pengajian kita pada pagi ini, muka surat 23. Masih lagi membicarakan tentang menjaga anggota tujuh, menjaga mata. Masih lagi bab menjaga mata. Okay. Menjaga mata. Mata juga adalah merupakan anugerah Allah SWT yang tinggi nilainya. Nikmat mata tidak boleh dijual beli lah. Okay. Ini merupakan anugerah Allah SWT yang mana Allah suruh kita guna mata kita untuk kebaikan. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung muka surat 23, iaitu Sayyidina
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kita pergi situ nah. Alaikum bil ilmi qabla an yurfa' wa raf'uhu mautu ruwatih wa inna ahadan lam yulad alima wa innamal ilmu bitta'allum. Maksudnya wajib ke atas kamu menuntut ilmu. Wajib tu bila sebut wajib, kita kena faham wajib ni adalah perintah Allah SWT. Kalau kita tidak menunaikannya, maka tak menunaikan wajib itu berdosa lah. Apa saya dulu, kalau kita mati tak belajar ilmu, mati kita tak menuntut ilmu, mati kita dalam keadaan jahil ilmu tauhid, mati kita tak menuntut ilmu, tak belajar ilmu tasawuf, 3 serangkaian kan. Matinya kita tak menuntut ilmu fardhu ain, yang mana 3 ni wajib belajar, maka mati kita sebagai seorang pendosa, berdosa dengan Allah SWT, kerana kita mengabaikan ilmu fardhu ain. Fardu, kewajipan ain atas badan kita. Sebab itulah masjid-masjid surau ada 3 ni. Ada ilmu tauhid, sifat 20 dan sebagainya. Ada ilmu tasawuf ni yang kita belajar ni, dan juga ada ilmu fiqh. 3 serangkaian ilmu fiqh, terutamanya fiqh ibadah, bab solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Fiqh ni ada 4 lah. Fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh jinayah, fiqh munakahat, bab nikah kahwin, bab muamalat ni jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Fiqh jinayah, hukum perundangan Islam, kan? Termasuklah tu, kena ada ilmu tu. Macam nak mengundi pilihan raya apa, kena ada ilmu juga. Siasat syariah kena belajar. Sebelum mangkah tu kena ada ilmu. Politik kena ada ilmu. Macam mana nak pilih pemimpin yang macam mana, kan? Adakah dia mudarat Islam atau tidak? Fikirlah. Kan? Maknanya nak mengangkat pemimpin tu pun kena ada ilmu. Kena ada ilmu. Okey. Baik. Dan dia kata situ, wajib kata kamu untuk ilmu sebelum ilmu itu sebelum ia diangkat, hilang. Terangkatnya ilmu tu macam mana? Hilangnya ilmu tu macam mana? Iaitu ilmu adalah, dia kata terangkatnya atau yakni hilangnya ilmu adalah dengan kematian para ulama. Baik, semalam ulama di Kedah meninggal kan, itu wali Allah lah, wali Allah. Tapi geng Wahabi tak iktiraf wali Allah lah, tak pergi kat dia lah. Biar pergi kat dia lah. Dia tak memuliakan wali Allah lah, tak pergi kat dia lah. Tapi yang tak tahan kutukan-kutukan tu lah. Baik. Iaitu Pak Sumit Bukit Bakar. Dia adalah ada ciri-ciri dia, beberapa ciri tanda-tanda wali Allah. Kitab yang dia baca pun bukan sebarang kitab. Kitab tu kitab wali Allah dia baca. Okay? Bahasa-bahasa dia banyak menggunakan bahasa mantik, bahasa yang mana perlu kita fikir. Yang mana kita tengok kehebatan Pak Sumit ni, ada orang ziarah dia, dia boleh baca bagaimana keadaan orang yang ziarah tu. Orang ziarah dia kan, ziarah dia, mana adalah orang datang tu mungkin orang tu ada masalah hati, masalah hati yang tak bersih. Lalu dia rasa panas, dia kata panas. Dia kata tutup kipas tu. Maka orang datang tu tutup kipas. Pelik ni. Dia kata cuci kipas tu berabuk. Dalam hati kawan ni terlintas dalam hati, aku ni datang nak ziarah dia, kenapa dia suruh cuci kipas? Bahasa dia tahu. Wali Allah ni dia boleh baca hati orang tu. Dia kasyaf, dia boleh kasyaf, dia boleh nampak secara mata hati. Dia boleh baca. Ini karamah wali ni Allah bagi. Sebab dia hati bersih. Bila hati bersih dia boleh baca lah. Kita tak boleh nak baca hati bersih. Nak baca diri kita sendiri pun tak boleh. Nak baca orang lain lagi lah. Tapi duk cari aib orang ada lah. Maka pelik lah. Kawan ni kata tak apalah.
cucilah kipas. Cuci kipas, buka suih tu. Biasalah kalau kipas ni, tuan-tuan. Kalau kipas ni kalau tak cuci, kita buka nombor 5 pun tak sejuk. Kan? Sebab dia ada debu. Jadi begitulah Pak Sumit kata, almarhum kata. Begitulah dia kata hati kita. Dia kata kalau hati kita berabuk macam kipas tu, buka nombor 5 pun tetap tak sejuk. Bermakna dia nak tegur secara direct tak boleh. Dia suruh cara macam tu. Macam orang yang datang tu ada masalah hati, jadi terasa macam kata kat aku ni. Nampak? Kan? Dia lafaz dia tu. Banyak lagi lah kita dengar benda-benda yang dia cakap dia tu. Dia pesan, lalu dia pesan suruh baca Quran kan. Dan baca Quran dia suruh tengok makna kan. Suruh banyakkan zikir kan. Orang yang hebat lah baca Quran, dia orang yang rajin berpuasa lah. Okay. Ramai orang datang malam lah. Okay. Bagaimana Habib Zainal Abidin pun datang. Okay. Mana itu antara ilmu yang diangkat, iaitu dengan kematiannya para ahli ulama. Dan ada ulama mengatakan Allah menegur kita semua dengan cara mematikan ulama. Dan kata sebagian ulama, apabila wali Allah, orang yang mustajab doa ni diangkat oleh Allah SWT, maka akan mudahlah berlaku balak bencana dan sebagainya. Mana hilangnya, matinya ulama ni seumpama gugurnya satu bintang. Itulah antaranya. Sebab itulah masa hidup kita hendaklah memuliakan para ahli ulama. Sesungguhnya seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dia kata, orang ni lahir ni, kita ni tak ada dalam keadaan ilmu, jahil Dan sesungguhnya ilmu itu diperolehi dengan belajar. Ilmu tu perolehi dengan belajar. Jadi antaranya mata lah, kita guna mata untuk belajar ilmu, tengok kitab dan sebagainya. Belajar mata, telinga, hati dan segalanya. Allah suruh kita gunakan panca indera ni untuk dekat dengan Allah, untuk membesarkan Allah. Jadi ilmu tu tak boleh ada sendiri belajar, walaupun orang itu dalam keturunan yang alim. Okay. Sebab kita biasa dengar nasihat juga, ilmu tu tidak dapat dijual beli, ilmu tu tidak boleh diwarisi walaupun daripada seorang ayah yang bertakwa. Ada lagu nasihat kan. Maknanya tak kira lah kita keturunan siapa sekalipun, anak siapa, anak alim, anak tok imam ke, anak tok ustaz ke, anak tak kira lah anak siapa, anak mufti ke, kalau tak belajar ilmu agama, jahil macam itulah juga. Dia kena belajar. Ilmu tu tak boleh diwarisi. Kalau ilmu ni boleh diwarisi, contohnya mufti ke, ustaz ke, ulama ke, dia kata ni aku nak mati ni, aku nak pasing kat kamu ilmu aku ni, pasing gitu, senang jadilah ulama pula. Tak boleh, dia kena belajar. Dia kena belajar. Kalau boleh diwarisi macam harta pusaka, senang tak boleh. Tapi biasanya macam itulah. Kalau hidup kecil dilahirkan, diajar oleh ayah dia tu agama, benda jadi agama. Tapi kita tengok ada beberapa ramai anak-anak ahli ulama tak jadi ulama. Ada, dia ambil bidang dia masing-masing. Ada, tak semua Jangan kita kata dia keturunan, tak boleh. Dia bukan diwarisi, kena belajar. Ilmu tu kena belajar. Dan ada juga anak-anak yang lahir daripada golongan orang biasa, di atas didikan agama, anak ibu bapa tadi ajar anak belajar pondok dan sebagainya, alih akhirnya anak tu menjadi orang alim, ahli ulama pun ada. Ada yang dalam keluarga ahli ulama, anak tak jadi ulama pun ada. Kerana yang membezakan ialah ilmu, belajar. Okey. Baik.
Mana di sini kita tidak boleh berbanggalah dengan keturunan kita, dengan status kita. Okay. Sayyidina Abu Darda, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, la an ta'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin ataupun milailah. Untuk aku belajar suatu masalah agama lebih aku sukai daripada mengerjakan solat semalaman. Nampak? Untuk aku belajar suatu masalah agama lebih aku sukai dari mengerjakan solat semalaman, kata Abu Darda. Begitu juga berlaku, ada berlaku anak kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Lalu dia tanya, dia dengar Imam Ahmad sebut Imam Syafi'i ni guru dia kan, guru yang hebat. Lalu pada suatu ketika dia jemputlah Imam Syafi'i, datang ke rumah dia, apa semua, bagi makan apa semua. Anak dia ni duk intai balik tabir nak tengok macam mana hebatnya Imam Syafi'i ni. Makan tu dia kata dalam hati, dia kata ayah aku kata Imam Syafi'i tu hebat, kata guru dia, tapi makan banyak pada ayah aku. Macam tu, sangka buruk. Lepas tu ayah tahajud, tapi dia tengok Imam Syafi'i ni tak buat tahajud pun. Jadi banyaklah timbul persoalan. Lalu dia tanya kepada ayah dia, cuba tanya Imam Syafi'i, aku makan, sebenarnya aku ni paling makan sikit, kata Imam Syafi'i, tapi aku nak meraihkan orang hidang makan pada aku nak meraihkan, aku makan lah. Aku nampak aku tak buat tahajud, tapi semalaman dia kata aku memikirkan dalam malam tu, walaupun aku tak tahajud, tapi dalam malam tu aku memikirkan, dan aku sudah menyediakan beberapa buah kitab untuk umat. Nampak? Sebab itulah kita tak boleh tengok orang tu saja zahir. Jangan kita ukur orang tu dengan ibadat kita. Kan? Ada orang di luar sana, dia memandang orang tu gini-gini, dia berhukum. Ada jenis kaki like, kaki komen ni, pantang sikit je dia komen. Kan? Contoh kan? Ada yang tak kena. Dia duk suluh orang lain. Dia tak tahu orang duk suluh dia. Macam sebut dulu, dia sebut tentang duk cerita pasal orang akhlak dan sebagainya. Padahal dia sendiri akhlak buruk dengan orang. Kan? Sebab itulah kata ulama, hendaklah kita ingat-ingatkan dua perkara dan lupa-lupakan dua perkara. Bagaimana nak jaga hati dan hubungan kita sesama insan. Dia kata apa yang perlu kita ingat-ingatkan dua perkara, iaitu ingatkan kebaikan orang kepada kita. Tu kena ingat dalam kehidupan kita. Kalau kita nak jadi orang yang sempurna, hendaklah kita ingatkan kebaikan orang kepada kita. Itu tanda kita bersyukur. Sebab tu kata ulama, tanda kita bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih dengan manusia. Kalau kita tak berterima kasih dengan manusia, tanda kita tak bersyukur kepada Allah. Itu maknanya ingatkan kebaikan orang kepada kita. Yang kedua, ingatkan kejahatan kita kepada orang. Jangan kita buat lupa. Kalau kita lupa kejahatan pada orang, bermakna kita ni bagus, bajet baguslah. Maknanya bila kita ingat kejahatan kita kepada orang, maka sebelum kita mati kita minta ampun, minta maaf. Itu cara dia supaya kita tidak terhutang dengan manusia bila kita mati. Ingatkan kejahatan kita pada orang lain. Dan dua perkara dia kata, lupakan dua perkara. Apa dia? Lupakan kebaikan yang kita buat. Lupakan, kerana nak mengelak daripada riak. Lupakan kebaikan kita buat. Tak perlu kita ungkit-ungkit pemberian dan sebagainya. Itu nak jaga tu, supaya kita tidak riak. Lupakan kebaikan kita buat kepada orang lain. Yang mana Nabi sebut, kalau kita ungkit-ungkit kebaikan yang kita buat kepada orang lain, sedekah, ungkit-ungkit pemberian, maka itu adalah satu dosa juga. Orang mengungkitkan pemberian ni, dahlah pahala habis. Di akhirat nanti, kata Nabi, orang mengungkit pemberian ni akan diazab oleh Allah SWT juga. Jangan kita lupa-lupakan kebaikan kita pada orang lain. Yang kedua, hendaklah kita lupa-lupakan kejahatan orang pada kita.
Pasal apa? Untuk mengelakkan daripada sifat dendam. Tapi ada setengah tu dia berdendam. Nampak zahir dia minta maaf. Tapi kok belakang dia dendam kita. Dia reject kita, nama kita pun tak naik sebab dia anggap kita tu musuh. Ada juga macam sebut dulu lah. Dia kata kita maaf lah, bertolak ansur lah. Kadang-kadang tu minta maaf tu, ada minta maaf tu. Ada setengah tu, oh saya boleh maaf dah. Tapi dia main tapi 14 harakat tu. Saya boleh minta maaf, saya dah maaf dia, tapi tu dalam hati tu. Tapi 14 harakat, 18 harakat tu, tapi tu. Bermakna tapi tu yang tak ikhlas tu. Dan dia tikam belakang. Dia setengah dia panggil dia panggil geng-geng dia, orang baik dengan dia, orang tak baik dengan dia, dia reject Ada orang jenis macam tu. Nampak depan tu baik tawaduk tapi belakang dia tikam kita, dia burukkan kita, dia condemnkan kita, dia jatuhkan kita. Halus okey. Bahaya orang macam tu. Okey. Baik. Dia kata itulah lebih baik memikirkan masalah agama daripada mengejar kibalat. Barat mengajar solat semalaman tu adalah untuk sendiri-sendiri. Tapi dia kata aku belajar untuk satu masalah agama lebih aku sukai daripada mengerjakan solat sendiri. Benar, belajar satu masalah agama, jadi disebarkan masalah agama untuk menyelamatkan ummah. Maknanya kepentingan ummah tu diutamakan daripada diri sendiri. Maksud tu. Sebab tu ada wasiat yang baguslah, yang baik kita dengan Abu Darda ni. Dia kata kun aliman, jadilah kamu jadi orang yang berilmu, ataupun muta'alliman, kalau tak boleh jadi orang berilmu, jadilah orang yang belajar ilmu. Muta'alliman, menuntut ilmu. Kalau tak boleh menuntut ilmu, jadilah orang yang mendengar ilmu. Kalau tak boleh dengar ilmu, yang keempat, jadilah golongan yang keempat, orang yang suka majlis ilmu. Empat tu. Dan jangan, kata Abi Darda, jangan jadi golongan kelima. Ilmu tak ada, nak dengar ilmu pun tak ada, tak nak mendengar pun tak nak, kasih pada orang ilmu tak ada. Golongan kelima ni golongan yang celaka, golongan yang malang. Ilmu tak ada. Yang kedua, boleh belajar, tak nak belajar pula. Lepas tu tak nak belajar, mendengar pun tak nak. Lepas tu yang keempat, kasih kepada menuntut ilmu, kasih kepada majlis ilmu, kasih kepada orang menuntut ilmu pun tak ada. Tak ada apa. Golongan kelima, golongan yang malang, golongan celaka lah, yang mendapat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jangan jadi golongan kelima lah. Paling-paling kurang pun golongan yang keempat. Paling-paling orang kata paling-paling dhaif, jadilah golongan keempat. Suka kepada penuntut ilmu. Kan? Kalau tak ada apa, tak ada lah. Abu Al-Aswad Ad-Du'ali mengatakan laisa syai'un a'azzu minal ilm al-muluku hukam 'alan nas wal ulama hukam 'alal muluki. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Tidak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Raja-raja adalah penguasa manusia, namun para ulama adalah penguasa raja-raja. Kalau ikut sini lepas tu dia kata ulama, dia mesti tak boleh pergi dah berganding ulama dengan umarak ni. Tak boleh dipisahkan. Mana itu jelas tidak ada ilmu yang lebih mulia daripada ilmu. Ilmu mulia. Kerana Nabi sebut ilmu tu mengangkat darjat kita di sisi Allah SWT. Kalau kita belajar ilmu tauhid, mulianya ilmu tauhid, mengenal Allah, ilmu tasawuf untuk menjaga hati kita, ilmu fiqh, disah-sah ibadat kita. Raja-raja adalah penguasa manusia. Raja, pemimpin. Namun para ulama adalah penguasa raja-raja. Maknanya antaranya ulama ni penasihat lah, maksudnya penasihat. Maknanya gandingan yang baik dalam kehidupan kita ialah ulama berserta dengan umara. Okey. Pilihlah tengok. Okey. Ni nak pilih raya ni, reti-retilah tengok. Contoh. Kan? Ulama
Ha? Ulama pastilah, takkan ulama nak buat pekerja tak elok kot, takkan nak minum arak, berjudi, berzina, rasuah kot. Kalau buat juga, lagi teruklah, lipat ganda lah kena kan. Contoh begitulah. Baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan talabul ilm afdalu minan nafilah. Talabul ilmi afdalu minan nafilah. Menuntut ilmu lebih utama daripada ibadat sunat. Kan. Sebab tu ada satu masjid tuan-tuan dululah, satu masjid kuliah subuh. Kita duduk kuliah subuh, dia duduk tunjuk alim satu kumpulan lah, jemaah mana tak tahulah. Dia baca Quran kat belakang. Kan. Saya pun tegur lah, kata kita hormatlah majlis ilmu ni. Ilmu ni utama, ilmu ni fardhu ain. Baca Quran lepas tu lah. Nak tunjuk alim baca Quran kat belakang, tak nak tutup ilmu. Kok mana pula? Kalau macam tu tak payah kuliah lah, baca Quran lah. Kena tegur, ada yang kena tegur tak puas hatilah. Okey. Biar apilah. Takkan kita nak senyap kan? Yang lebih teruk lagi tuan-tuan, lepas sembahyang subuh, budak-budak mana atau musafir mana, biasa masjid-masjid tepi pantai lah. Lepas sembahyang subuh dia duduk tidur kat belakang tu. Mau tak menepik kita. Tak ada adab betul, tak ada adab, tak ada akhlak. Kalau tak nak dengar majlis ilmu, balik. Kasar ustaz. Memang kasar lah, kena kasar, kena orang yang kasar. Kata nak dakwah ni hikmah. Hikmah lah tu. Kalau tak tegur, macam tu lah. Kan? Bila kita tegur tuan-tuan, orang kata kita macam-macam lah. Tapi ada berapa orang yang berani tegur. Kan? Kita tegur tu bukan kita benci, nak berubah, nak mengajar tu, supaya dia tidak buat perkara-perkara tak senonoh tu. Kan? Contoh, okay? Ilmu tu lebih utama daripada ibadat sunat. Bermakna tuntut ilmu dululah utama. Ya? Ada istilah tu, ilmu, amal tanpa ilmu sia-sia. Kita beramal sesuatu amalan ibadat tu tanpa ilmu, walaupun betul sia-sia. Allah tak akui amalan kita tu. Tapi kalau kita ada ilmu, kita beramal dengan ilmu yang kita ada, pasti Allah terima. Situ fikir ya. Ilmu yang kita belajar, walaupun kita tak amal, tetap memberi kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita beramal tanpa ilmu, tak ada kebaikan. Fikir tengok tu ni apa dia punya kata-kata hikmah tu. Ilmu yang diamalkan seumpama pokok yang mengeluarkan buah, memberi hasil kepada kita. Sebaliknya, ilmu yang tidak diamalkan seumpama pokok yang tidak mengeluarkan buah, tak ada hasil. Kan? Itu contoh ilmu. Nasihat Imam Al-Haddad tentang mata. Sikit lagi Al-Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Biasa kita ada buku, ada kitab dia kan, Ratib Al-Haddad ni, Al-Attas Ratib Al-Haddad. Saya dulu masa ikut Syekh Nuruddin dulu, masa ikut program Syekh Nuruddin dengan Ustaz Dr. Syuhada ya. Ada Syekh ijazahkan Ratib Al-Haddad, ada buku dia. Ratib Al-Haddad tu zikir lah, macam zikir lah. Ratib Al-Attas diijazahkan oleh Syekh, dan Ratib Al-Attas pun ada diijazahkan oleh Ustaz Muhammad Jo kan. Sebelum ikut Syekh Fuad ni, tarekat Ahmadiyah ni, mana ni, tapi dah terikut tu ikut wirid-wirid tu lah, wirid yang kita ijazah tu lah, yang keutamaan tu, okay? Jadi kata apa? Panjang ni, dia punya nota kaki tu bukan atas tu. Atas tu cara mensyukuri nikmat tu tajuk lain. Ni dia hurai nota kaki, bawah garisan halus tu. Mata adalah satu nikmat yang besar. Mata adalah satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan untuk hamba-Nya. Sebab tu kata ulama, antara mata-mata yang tidak diazab, yang tidak terkena api neraka di akhirat nanti, mata yang melihat apa? Mata yang melihat Kaabah, mata yang melihat ibu bapa, melihat alim ulama, melihat
kebesaran Allah. Melihat langit, melihat laut, ada kebesaran Allah. Itu antara mata-mata yang mata yang melihat Al-Quran, membaca Al-Quran. Ini mata kita tu yang mana tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gunakan mata tu untuk kebaikan. Sebab tu kalau dalam kehidupan kita ni tentu ada dua. Ada amalan-amalan dunia jadi amalan akhirat. Ingat no, ada juga amalan akhirat dia menjadi amalan dunia. Kok mana pula ni? Saya hurai. Contoh, amalan ataupun perkara-perkara dunia menjadi amalan akhirat. Contohnya dunia, harta. Allah kurniakan kita harta. Kita gunakan harta tadi untuk sedekah, untuk infak. Jadi amalan akhirat tak? Akhirat. Pangkat kita gunakan untuk pangkat yang ada pada kita, amanah, menjalankan amanah, keadilan. Maknanya pangkat tu dunia, tapi kita gunakan untuk akhirat, jadi akhirat. Nah, ada juga amalan akhirat, contoh semayang. Kita semayang, amalan akhirat, amalan akhirat. Adakah jadi akhirat? Jadi akhirat kalau kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah. Tapi kalau kita buat nak tunjuk ke orang, dia jadi dunia. Jangan duk main sedap tu. Sama juga kita baca Quran. Baca Quran tu amalan akhirat. Tapi kita baca Quran nak tunjuk ke orang, nak menunjukkan kita ni baca suara sedap, kori dan sebagainya, nak tunjuk ke orang, bukan kerana Allah. Dia jadi amalan dunia. Bergantung kepada niat kita. Allah tengok hati kita. Ya? Tu. Jangan kita kata, ini akhirat ni, ini dunia ni. Ada orang cakap kan? Ini dunia ni. Ya, dunia kalau kita niat dunia. Tapi berapa ramai yang dunia niat akhirat jadi akhirat. Sebab tu kita jangan salah tafsir. Okey. Dia ada jadi akhirat, ada jadi dunia. Nampak tak? Mata juga diciptakan untuk membolehkan hambanya melihat keindahan-keindahan ciptaan Allah SWT dan di langitnya, di bumi dan di langitnya. Nya tu Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Supaya sesudah itu dia akan bertambah kenal. Dia kata makrifah. Melihat makhluk, melihat kebesaran Allah, melihat langit dan bumi. Kita gunakan mata tu untuk bertambah kenal Allah dan yakin kebesaran Allah. Maknanya besar tak? Besar. Nikmat mata tu terhadap Tuhannya. Sebab itulah antara impian-impian orang yang buta. Contoh orang yang lahir dalam keadaan buta, ataupun sebelum ni dia melihat dia buta. Apa impian dia? Dia berdoa, dia berazan agar dia dapat melihat dunia ni. Sebab sebelum ni dia dengar-dengar kata, macam mana indahnya ni, pantai cantiknya. Dia hanya dengarnya, tak lihat. Betul tak? Orang yang buta. Apa dia? Dia teringin nak lihat. Kalau dia operate mata, dilihat, dia boleh, dia bersyukur sungguh. Masya Allah, sebelum ni aku dalam keadaan gelap. Ya Masya Allah, hebatnya kejadian Allah SWT. Bersyukurnya orang yang buta dipulihkan oleh Allah SWT. Kita yang melihat ni, kenapa tidak bersyukur? Boleh tak? Nampak tak? Lagi-lagilah kita bersyukur kerana kita Allah beri melihat. Macam tu. Masya Allah, dia kata, aku dah boleh melihat, aku boleh lihat mak bapak, aku boleh lihat Kaabah, aku boleh lihat Quran, aku boleh baca Quran, sebelum ni aku gelap. Masya Allah. Apa? Kita hak melihat ni tak bersyukur. Kok mana pula tu? Kita hak melihat ni tak pergi masjid. Kita hak melihat ni tak baca Quran. Kok mana pula tu? Mana kita tak guna nikmat mata. Tu contoh tu. Hingga mana ulama mengatakan kita ni melihat kebesaran Allah dan melihat kejadian Allah, lahirnya kebesaran Allah dalam diri, bertafakur kebesaran Allah dalam diri adalah lebih baik daripada kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Pasal apa? Pasal kita lihat langit bumi kebesaran Allah tu, adanya kebesaran, meyakini bahawa wujudnya Allah SWT, akidah kita dengan Allah. Lebih baik kita sembahyang sunat 1000 rakaat. Kalau sembahyang sunat 1000 rakaat tak kenal Tuhan, tak ada apa juga. Contoh maksud gitu, kiasan tu. Tidak? Mana nikmat mata ni untuk kita gunakan untuk membesarkan Allah. Bersyukur atas nikmat Allah. Kan?
Jangan kita gunakan mata untuk maksiat. Dia katakan zina mata. Zina mata ni kita menggunakan mata untuk maksiat. Dia panggil zinal ain, zina mata. Zina ni buat kemungkaran lah. Zina mata tengok benda haram, zina lidah mengumpat, memfitnah. Tu. Zina telinga mendengar yang haram. Yang kita jangan duk kata zina ni hubungan lelaki sama perempuan saja, bukan. Dia zina ni umum luasnya. Biasanya orang ni sebutkan zina ni hubungan lelaki dengan perempuannya. Jangan banyak lagi. Okay? Tu. Jadi bertambah kenal kita dengan Allah dan yakin dengan Tuhan. Dengan mata ni. Lalu bertambah pula ketaatan. Bila dah kenal Tuhan, tambah ketaatan kita dan kebaktian kita kepada Allah SWT. Situ yang kita guna belajar jaga mata ni. Tengok Allah hebatnya. Yakin. Ini alam ni mungkin tak jadi sendiri ni. Allah yang kalau alam, bumi, langit dia hebat macam ni, Allah lagi hebatlah yang menjadi Allah. Aku bersyukur. Takut dengan Allah. Dengan mata tadi kita membesarkan Allah. Nampak tak? Dengan mata juga dia boleh berjalan dalam gelap dan menunaikan hajat, segala hajat dan keperluan hidupnya. Apa kita perhabis baca ni Jika mata itu digunakan untuk keperluan-keperluan kerana Allah SWT menciptakannya, maka terkiralah dia dari golongan orang yang taat setia kepada Allah SWT dan mensyukuri nikmatnya. Tu. Mensyukuri nikmatnya. Sebab itulah kata ulama, janganlah kita merasa nikmat tu, nak syukur nikmat tu bila nikmat itu hilang pada kita. Patutnya nikmat yang ada pada kita ni kita bersyukur. Jangan tunggu nikmat tu hilang pada kita kalau nak bersyukur. Sebab tu kita dengar kalam-kalam kata-kata hikmah kan. Nikmat kesihatan tu bila kita dapat rasakan, bila nikmat tu hilang. Contoh, nikmat kaya, masa kita kaya tak rasa bersyukur. Bila hilang tu baru kita rasa nikmat kaya tu. Nikmat sihat, masa ada tu tak nak bersyukur. Bila hilang nikmat sihat tu baru kita rasa, betapa nikmatnya sihat. Tapi masa sihat aku tak bersyukur. Bila sakit ni macam-macam. Sebab itulah kata ulama, jangan sampai nikmat yang ada pada kita ditarik oleh Allah SWT, baru kita nak rasa nikmat tu. Masa ada itulah kita syukur nikmat Allah. Faham tak? Jangan nikmat tu dia tarik baru kita rasa nikmat tu. Tak jadilah baru nak rasa syukur nikmat tu dah hilang dah. Masa nikmat ada itulah kita syukur. Tu maksud dia. Jika mata dibiarkan tidak terkawal dan ia membebaskannya melihat segala yang diharamkan Allah SWT melihatnya. Sebab tu kata ulama, mata yang jahat itu, mata yang melihat perkara yang haram itu adalah panahan beracun daripada syaitan. Nabi sebut, mata yang kita gunakan tu untuk melihat benda yang haram, mata panahan beracun daripada syaitan, maknanya akan melekat dalam hati kita, akan terpadalah rasa hilang nikmat untuk beribadah kepada Allah SWT. Tu kita gunakan mata untuk melihat maksiat. Melekat dalam hati, akhirnya hati kita jadi gelap. Hilang makrifah kepada Allah SWT. Tu kita gunakan mata untuk melihat maksiat. Tu dia tuan-tuan. Jadi dua kena jagalah. Seperti melihat kepada wanita-wanita yang ajnabiyah. Ajnabiyah wanita yang boleh kahwin dengan kita lah. Dan gambar-gambar yang menimbulkan nafsu berahi. Tambah sama sekarang ni handphone dan sebagainya. Facebook, Allahu Akbar. Kita tengok hari ni, saya pernah komen dalam Facebook. Kalau nak baik lelaki, terutama perempuan lah, kalau nak bisnes tu, nak laku produk dalam Facebook tu, tak payahlah buh gambar-gambar seksi. Lagi orang bukan nak beli barang hang, orang nak tengok hang tu. Kalau tak buat seksi, orang tak tengok. Kan tu? Jual barang, saya kata, ni jual barang ke jual body? Nak lakukan produk, sanggup. Berpakaian seksi dan sebagainya. Orang bukan tengok barang, tengok tuan barang. Ni orang nak beli barang ke nak beli tuan barang? Kalau 24 jam, kalau setiap hari duduk dedah orang, kan dosa tu. Ramai tengok berjuta. Kalau Facebook tu, seluruh dunia tengok. Habislah. Berpiku-piku dosanya. Na'udzubillahi min zalik. Maksiat tu daripada dia. Kita yang menengok pun sama 2 kali 5. Gambar-gambar yang menukar nafsu berahi, maka terkilarlah dia daripada golongan yang mendurhakai Allah SWT.
Dosa dia dilipat gandakan lagi. Dia dedah orang, lepas tu orang tengok pula. Dosa lagi orang tengok. Kita tengok dosa, dia 2 kali lipat. Kerana apa? Kerana dia yang promosikan badannya. Maka dia ni tergolong dalam orang yang menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala, serta terdedah dirinya kepada bala dan seksanya. Orang yang mendedahkan aurat, mana dia terdedah dia daripada bala Allah Subhanahu Wa Taala dan seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ni berapa ramai yang takut pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Tapi ada juga di luar sana bila kita tegur, ustaz, nampak ya saya macam ni ustaz, saya tak semayang ustaz, saya tak tutup aurat ustaz, tapi hati saya beriman ustaz. Ada tak dengar macam tu? Ada. Kita balas balik, macam mana kamu kata kamu beriman kepada Allah SWT, kamu menderhakai Allah SWT? Kamu tak semayang, kamu dedah aurat, sah bahawa kamu tak beriman. Kalau tidak, Nabi tak sebutlah tuan-tuan, ciri-ciri munafik itu 3. Bercakap bohong, berjanji mukim, bila beri amanah khianat amanah. Munafik dicoknya. Ada kita kata, saya mengupak ni tapi saya beriman ustaz. Boleh? Saya berjanji, saya bohong, beriman ustaz. Atau Nabi kata orang macam tu munafik tu. Kok mana pula? Adakah kita nak menyangkal firman Allah dan hadis Nabi? Ada juga cakap macam tu. Kan? Saya walaupun saya tak semayang, saya berdedah aurat ustaz, saya tak minum arak ustaz, saya tak berzina, saya tak berjudi ustaz, cuma saya tak semayang ustaz, tapi hati saya beriman ustaz. Dia kata kita balik tu, jangan sangka buruk ustaz. Dia buat tu 6 harakat tu. Panjang tu 6 harakat tu. Kat pondok tu, hak pakai jubah tu, pakai turun labuh tu, mengandung anak haram tu. Dia kata macam tu pula dah. Sebab saya pernah dengar telinga saya tentang orang cakap macam tu. Tak boleh nak menerima teguran. Sebab tu dia kata antara riak yang paling tinggi ialah apabila alim-alim ulama ilmu agama menegur, dia balas balik kepada ustaz yang menegur tu. Ini antara sombong, riak yang paling tinggi. Maka orang macam ni akan mendapat murka Allah Subhanahu Taala. Patutnya terima kasihlah orang tegur tu, teguran tu sebenarnya daripada Allah Subhanahu Taala. Ni tak dia balas balik. Sebab tu sombong yang paling tinggi kata ulama, bila ditegur dia melenting, dia marah balik kat kita. Ini sombong yang paling tinggi. Sombong macam tu Allah tak masukkan dia dalam syurga. Orang yang sombong tak masuk syurga walaupun sebesar debu. Okay, insya-Allah kita akan sambung lagi. Akan datang pula iaitu tajuk baru pula, iaitu cara mensyukuri nikmat mata. Macam mana nak syukur nikmat mata tu? Wallahu alam. Boleh lah. Semoga tazkirah kuliah subuh ni untuk diri saya sendirilah, bukan niat saya nak mengajar tuan-tuan. Kita berkongsi je untuk kita sama-sama amalkan. Semua kita sama je, banyak dosa, kurang amal kita ni. Jadi tak payahlah kita duk ukur orang ni, kita tak payahlah ukur orang dengan nikmat, dengan apa amalan kita. Jangan kita berasa kita amalan yang baik. Kita sentiasa meletakkan, merendahkan diri kita. Jangan kita rasa kita mulia lebih pada orang, jangan kita rasa lebih pada orang, itu ada sombong lah. Sama-sama lah kita tundukkan hawa nafsu kita. Tak rugi pun kita merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama lah kita, saya semua-semua jaga hati semua. Didik hati kita, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyakkan zikir, kata-kata ulama untuk menjaga hati kita, lembut hati kita. Jangan lupa lepas solat tuan-tuan, zikir ya latif ya latif ya latif 129 kali. Sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya latif ya maha lembut, 129 kali untuk didik hati kita. Kalau rajin lagi untuk lembut hati kita, isteri kita dan anak-anak kita, zikir ya latif 1000 kali, lagi bagus. Ya latif ya latif ya latif 1000 kali kan. Jadi malu lah tuan-tuan kalau orang yang nama, minta maaf, kalau orang yang nama Latif tak zikir ya Latif, malu lah. Ya Latif ni yang lembut, yang maha lembut. Tapi ada juga yang nama Latif tak lembut pun. Contoh, minta maaf kalau ada nama, bukan saya nak entang bukan tu. Syukur kerana Allah, kerana mak bapak kita letak kita nama ya Latif, mana yang orang Abdul Latif, hamba Allah yang lembut. Jadi kita usaha kita jadi lembut lah, sesuai dengan nama kita tu.
Mana zikirlah banyak. Sesuailah kita ni nama Abdul Latif, zikir. Aku ni nama Latif, aku nak zikir ya Latif banyak-banyak. Oh, cantik kan? Oh. Ni nama Latif sekali pun tak zikir ya Latif. Contoh tuan-tuan. Minta maaf kalau siapa nama Latif bukan saya nak contoh je. Sebut Al-Latif tu. Zikir ya, insya-Allah kita kena banyak zikir dengan Allah SWT, insya-Allah. Kita tak ada kuasa, kita minta Allah yang ubah kita. Lepas tu kata ulama, kita doa pada Allah, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku orang baik ya Allah. Jadikanlah aku orang baik ya Allah, jadikanlah aku ni hamba-Mu ya Allah yang bertakwa. Redalah aku ni sebagai hamba-Mu ya Allah, dan tempatkanlah kami ke syurga-Mu ya Allah. Itu ulama pesan kita. Jangan lupa kita doa gitu. Okey. Antara radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. 3 kali pagi, 3 kali petang doa tu, insya-Allah. Allah redha kita, insya-Allah. Bila Allah redha kita, selamat kita dunia dan akhirat. Sama-samalah kita mencari redha Allah. Okey. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamatlubi. Ni pun sunat juga kita baca ketika mana nak solat. Kata guru saya, Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, hanyalah engkau yang aku maksudkan. Wa ridha kamatlubi, dan redamu yang aku tuntut. Bagus tu zikir tu. Nak solat tu kita baca tu, supaya kita ni sentiasa hati kita terjaga bila kita solat. Jangan masuk makhluk dalam diri tu ketika solat tu. Ilahi anta maksudi wa ridha kamatlubi. Ini zikir ulama-ulama sufi lah, ahli sufi Wallahu alam. Jadi semua aku dah maaf, dah salah, dah silap, terkasar bahasa atau tersalah cakap. Kalau saya tersilap, betulkanlah saya, insya-Allah. Kadang-kadang dah cakap ni dah ke belakang tu lupa dah silap tu. Okey. Jadi yang baik daripada Allah SWT, yang lemah, yang kurang itu daripada kejahilan majlis saya sendiri. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, jika di sini ada kawan kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, maka Kau sembuhkanlah dia ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jika di sini ada kawan kami atau saudara-saudara kami ada masalah, maka berilah jalan keluar untuk dia ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami yang sedang dalam kesempitan hidup, maka luaskanlah rezeki untuk dia ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami atau saudara-mara kami yang sedang bermusuhan atau bermasa muka, maka Engkau damaikanlah dan satukanlah hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami, saudara-mara kami yang tersesat di dunia, maka Engkau kurniakanlah nur iman kepadanya ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami, saudara-mara kami yang masih lalai daripada mengingati-Mu ya Allah, maka kurniakanlah taufik serta hidayah-Mu kepadanya ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami, saudara-mara kami yang sedang bersedih hati, maka kembalikanlah keceriaan pada wajahnya ya Allah. Ya Allah, jika di saat ini ada kawan kami, saudara-mara kami yang berada di persimpangan jalan yang berliku, maka tunjukkanlah jalan yang lurus dan jalan yang diredai di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah akan taubat kami dan ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Mustajabkanlah doa dan hajat serta permintaan kami. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasa'ahu ilmullah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi